Tuhan saya tak gerak. Oh, okey. Tak. Ini kena kat sini. Okey. Okey. Yang online nampak slide ke? Nampak apa sekarang? Ramadan satu perlawanan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat jumpa pagi ni, dan bagaimana yang kita rancangkan, kita akan cerita sedikit tentang Ramadan. Yang benda ni kalau kat surau masjid saya dah cerita agaknya dah 10 tahun lalu kot, dah cerita dah. Kadang diulang pada tiap-tiap tahun. Kat sini pun mungkin dah cerita lah dekat atas board. Tapi kali ni norma baru ni kita buat slide. Nanti slide ni nanti saya akan pass pada Rosman. Jadi sekarang ni dengar, nak catat pun boleh catat. Nanti Pak Rosman nanti akan bagilah. Mungkin kita boleh print, simpan sebagai nota ilmu kita. Okey. Ini tajuk yang selalu saya cakap lah. Kadang-kadang kita buat Ramadan satu peperangan, tapi takut nanti orang salah sangka. Ingatkan apa benda nak perang dengan siapa pula nanti. Tapi ramai yang minta, bila Ramadan je ramai minta bagi tajuk yang bukan tak bagus, tapi fokus tu bukan pada situ yang ramai orang dah cakap. Ada kata Ramadan amalan yang baik bulan Ramadan kan. Ada yang kata Ramadan yang dinanti. Ramadan itu semua betul. Tapi saya nak cuba tukar sikit. Fokus yang kita nak kena fokus tu sebenarnya apa? Fokus dia sebenarnya Ramadan ni yang kita dengar, yang ramai orang kata ni bulan lawan nafsu. Itu fokus tu. Jadi perlawanan ni lah yang selalu tidak diberi fokus dengan betul. Tak diberi fokus dengan betul. Apa dia? Lawan nafsu. Jadi mari kita tahun ni kita fokus pada benda ni, di samping kita tidak lupa menanti Ramadan ni.
Dan kita tidak lupa juga untuk sesama faham Ramadan ni memang bulan yang mulia, tapi perlawanan ni kena berjalan. Perlawanan ni kena berjalan dan ini yang kita nak baiki daripada tahun ke tahun. Okey. Ni. Ini hanyalah gambar, tak ada apa-apa. Dan dia punya apa? Dia punya alat perlawanan ni senjata perlawanan yang paling utama tu yang kita kata perkataan ni yang kita kena faham. Ada orang tak pernah dengar, ada orang tak tahu, ada orang tak erti. Mujahadah ni sungguh-sungguh. Mujahadah tu nafsi ni sungguh-sungguh melawan nafsu. Mujahadah ni macam perkataan bersungguh-sungguh. Bukan kita main-main. Bukan kita sambil leka. Tapi apa? Tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Ramadan ni sungguh-sungguh pada apa? Sungguh-sungguh lawan nafsu. Ini yang orang banyak tak berapa serius. Tak berapa serius. Jadi apa yang saya nak cakap dan kita kena beri perhatian ialah mujahadah ni. Kita kena cakap diri kita mujahadah lah sikit. Nak makan banyak, mujahadah lah sikit. Nak marah bulan Ramadan, mujahadah lah sikit. Maknanya lawan nafsu sikit, jangan bagi marah. Kadang-kadang orang bulan Ramadan kita nampak dekat tepi-tepi jalan ni, orang ramai bergaduh. Aksiden bergaduh. Bulan biasa tak bergaduh, tapi Ramadan dia jadi panas. Mujahadah lah sikit. Bukan sikit mujahadah ni. Ada betul-betul. Sebab apa? Memang kita berada, semua berada dalam perlawanan. Tapi sebab tak mujahadah ni, tu lawan tu. Mujahadah tu nama lawan. Lawan dengan sungguh-sungguh. Lawan dengan betul-betul. Kalau tidak kita kalah. Ni siapa yang nak kena lawan, nak kena bom ni? Ni nama nafsu lah. Ni nama nafsu ni. Nafsu ni yang buat manusia ramai jahannam. Nafsu ni yang buat manusia ramai masuk neraka. Sampai Allah kata dalam Quran ada yang menjadikan nafsu ni sebagai Tuhan dia. Teruknya nafsu ni. Orang beli tudung sampai tak muat amari tu angkara nafsu lah. Orang beli baju sampai tak muat amari tu angkara nafsu. Orang beli handphone sampai 3-4 angkara nafsu. Orang beli jam sampai 5 pasang, tu semua angkara nafsu. Dia syaitan lain. Syaitan ni dia kacau kita pada ibadah. Dia kacau kita pada akidah. Kita malah baca Quran bukan sebab syaitan. Kita malah Quran sebab nafsu. Kita malah nak bawa teman terawih sebab nafsu. Kita malas nak sembahyang terawih 20 rakaat sebab nafsu. Syaitan ni dia menggugat kita punya akidah. Dan dia bekerja sama dengan nafsu supaya kita malas pada ibadah. Digunakan nafsu kita. Kalau nafsu kita ni memang teruk, lagi senang syaitan tu dah hasut kita bawa sebab tak baik. Ramai orang bila nak berubah je, kadang fikir satu Ramadan ni nak pakai stokin lah. Ini contoh ni. Satu Ramadan ni nak pakai lengan tangan lah. Rasa mesti nak berubah. Selalu orang ambil Ramadan. Tak apalah. Daripada tak ada langsung lah. Kita biasa tengok orang tak pakai tudung kat pejabat. Saya dulu pergi swasta. Kadang satu Ramadan, dia pakai tudung. Dan dia terus pakai tudung. Mereka memilih Ramadan untuk berubah. Kalau sempat lah. Takut Syakban dah meninggal, meninggal tak pakai tudung. Itu satu hal tu. Tapi orang kata, harap-harap begitulah. Ramadan ni dia memang membuatkan orang tertarik untuk lebih pada taat. Kita nampak sama juga macam hari Jumaat lah. Banyak orang buat kelas hari Jumaat. Hari ni orang buat kelas hari Jumaat. Kebanyakan departmen pejabat buat kelas hari Jumaat. Ni lepas ni saya nak pergi Kementerian Kewangan. Pun buat tazkirah Ramadan. Pun hari Jumaat. Kebanyakan milih hari Jumaat. Syarikat swasta buat baca Yasin bulanan, pilih hari Jumaat juga. Buat solat hajat bulanan pun pilih hari Jumaat juga. Betul. Kerana apa? Tarikan Jumaat tu. Tak apalah, tu tak ada masalah apa-apa. Kadang-kadang orang perempuan hari Jumaat pakai baju kurung. Hari tak Jumaat, 4 hari tu dia pakai baju tak kurung. Bukan baju kurung, tak kurung. Tak kurung terbuka lah. Nampak punggung, seluar ketat, apa semua. Macam nak pergi piknik. Kita kata nak pergi pejabat ke nak pergi mana ni? Pejabat lah. Tapi kalau kita tengok orang pergi piknik dengan baju dia macam sama je. Tak ada rupa pergi pejabat pun. Pejabat ialah pejabat kan. Pergi mana, pergi piknik ke, pergi mana ke. Itulah baju kita. Yang kita mestilah berpegang kepada syariat. Saya biasa nampak orang mandi dekat tepi sungai. Yang tudung labu juga. Yang pakai tudung masih pakai tudung. Macam itulah patutnya kan. Bukan salah mandi tu.
tutuplah aurat. Dan saya juga biasa nampak orang elok pakai baju kurung, orang elok pakai baju lengan panjang. Bila hari keluarga, dia pakai t-shirt, pakai tracksuit, pakai t-shirt perempuan. Kenapa? Ini hari keluarga, ini nak buat apa? Ada apa tu? Pocong, pocong. Pocong, bukan pocong. Pocong tengok pun takut. Pakai lengan pendek. Organizer bagi t-shirt lengan pendek, dia kata. Biar bagi t-shirt lengan pendek, kita pakai 2 lapis. Betul tak? Kita beli t-shirt lengan panjang. Kalau orang kata mesti pakai t-shirt, pakai baju tu kat luar. Tak ada masalah apa-apa. Saya program budak-budak motor kan, dia bagi t-shirt. Saya pakai jubah, dia bagi t-shirt. Saya ambil t-shirt kena sarung je lah, tak ada masalah apa-apa. Apa masalah dia, t-shirt dengan pendek kat luar, pakai jubah kat dalam. Superman pakai seluar dalam kat luar pun tak cakap apa. Tak ada masalah apa-apa. Kalau dia katakan kena pakai t-shirt dengan pendek, kita kena ada baju lain lah. Baju lain. Jangan ikut orang pakai lengan pendek, lengan pendek, kita perempuan. Jadi tak betul lah. Tak betul, jangan begitu. Kita kena ada prinsip. Apa pun kena ada prinsip. Bila, macam dulu lah, saya cakap dulu, saya kerja dulu kan. Masa tu company tu dapat projek besar lah. Projek tu ratus juta juga lah. Jadi dia nak buat baju korporat. Saya ni kalau pergi pejabat, saya pakai baju rehan. Orang kata baju rehan lah, macam baju Melayu. Jadi, bos pun panggil lah staff-staff lelaki. Dia kata lelaki dulu ukur baju, ukur badan. Adalah abang ni tailor mana, saya tak tahu lah. Ukur. Lepas tu, dia panggil tailor. Ni Abang Syekh ni, dia panggil saya Abang Syekh lah. Abang Syekh ni buat macam mana baju dia pakai sekarang. Orang lain pakai lengan pendek kan, lepas tu masuk dalam. Abang Syekh ni macam mana baju sekarang, special case, ukur macam ni. Saya hormat bos tu. Sebab apa? Dia hormat cara kita. Bagus. Saya tak minta, saya diam je. Tapi dia kata, macam mana baju sekarang, ukur macam ni sekarang. Mana buat macam baju rehan. Lepas tu budak dia kata, mana ada baju rehan orang buat macam baju Melayu. Tak, kau kena buat juga, dia kata. Ini aku punya request, aku punya bayar kat kau, dia kata. Tu kawan dia tu, dia tailor tu. Okey. Tu buat je. Dia pasang logo, nama company, nama kita, dia pasang lah. Kenapa? Sebab mungkin dia nampak kita macam tu, dan dia menghormati kita gitu. Okeylah. Baguslah tu. Tapi kalau kita tidak nampak image yang nak pada keislaman dan kebaikan, lepas tu orang mudah bagi kita rasuah. Kenapa? Dia nampak kita macam orang biasa je. Tapi kalau dia nampak kita ni ada ke arah Islam sikit, dia pun segan. Orang jahat orang pun dia ada segan kan. Tu sama macam bulan puasa ni lah. Kalau orang tahu kita di puasa, dia agak-agak jugalah. Okey, sikit nota ni. Ini jam ni waktu imsak ni 5.40. Kau pengarah datang jangan rosak mampu dia marah dengan dia. Okey. Katakanlah ni Ramadan katakanlah ni bulan yang bulat ni nama dia Ramadan. Apa ada pada Ramadan ni? Tapi orang duk sebut-sebut 100 hari lagi nak puasa pun dah sebut dah. Ramadan is loading. Hari-hari dalam Facebook orang keluar 99 ada counting down. Bulan lain tak ada. Kita akan kata tak lama lagi nak puasa dah. Kita jarang kata tak lama lagi Zulkaidah. Kita tak kata. Jarang orang kata. Bukan tak kata, ada orang kata. Tak lama lagi musim haji. Ada orang kata. Tapi tak sehebat orang kata Ramadan. Ramadan ni macam benda besar. Macam kita kata dengan anak kita, engkau tak lama lagi nak nikah. Gitu. Lepas tu orang nak nikah sampai tak pergi keluar rumah orang dulu-dulu kan. Saya dulu ingat saya nak nikah dulu. 87. Masa tu mak ngah saya turun dekat, dulu Basri Jaya lah. Turun dekat Batu Road Supermarket. Korang muda-muda ni tak tahu Batu Road Supermarket. Tahu? Coket. Hangku Jaya semua tak tahu. Yang ni tahu seumur dengan saya ke lah.
Bas apa tahu? Dia boleh keramat 237A. Jadi mak saudara saya ni tak tahu datang dari mana, dia turun dekat situ. Lepas tu tak siapa nak ambil dia. Dulu mana ada waste. Grab pun ada tu tak. Naik taxi jalan gitu je. Lepas tu mak saya cakap dengan abang saya, kau pergi ambil mak Ngah. Abang saya pula tengah sibuk tahu benda. Lepas tu apa-apa, saya pergi ambil. Mak dia kata, kau nak nikah besok? Sampai nak bawa kereta pun tak bagi. Saya pergi ambil. Sama juga. Sampai dekat ada, mak Ngah saya tengok saya. Engkau datang ambil aku, kata. Dia marah saya pula. Tadi lah mak bising, dia bising. Kau nak nikah besok? Allah, begitulah. Benda tu untuk hari besar. Mereka bimbang kot, tangan terseliuh ke apa benda kan. Orang tua biasalah. Sama macam anak-anak kita nak SPM tu lah. Kita kata jangan keluar rumah, anak UPSR, jangan keluar rumah, jangan takut demam. Itu juga. Sama juga macam Ramadan ni. Sebab tu ulama kata, kalau kita puasa 2 bulan berturut-turut, Syakban dengan Rejab dengan Syakban, sebenarnya tak ada apa-apa, boleh. Tapi kalau dia mengakibatkan kita sakit dan kita gagal puasa Ramadan, itu tak boleh. Tapi ada orang steady. Saya tak ada jumpa orang tua-tua, umur 70, 60 lebih. Satu Rejab dia puasa, sampai puasa 6. Dia break hari pertama je. Saya dah jumpa. InsyaAllah kalau nak cuba boleh buat. Saya pernah buat. Boleh, insyaAllah. Bukan kata boleh buat, insyaAllah. Niat kuat. Boleh buat. Tapi dah ada tua-tua ni mungkin agak kepayahan lah. Tapi ternyata kalau umur macam ni, memang insyaAllah boleh buat. Satu Rejab start puasa, break satu Syawal dia. Lepas tu raya kedua puasa balik, raya ketujuh habis, puasa 6. Yang ke-8 tu, baru tak puasa dah. Masa tu nanti kita akan rindu nak puasa, nak puasa. Itu betul-betul nak datang masa tu. Cuba dah buat. Tak salah. Tapi kalau rasa mudarat, janganlah. Okey. Mulianya Ramadan ni, daripada satu Rejab, kita dah diajar untuk buat apa? Buat doa. Kita dah ajar ni untuk baca doa satu Rejab. Sebab tu kadang-kadang kita dengar bila kita dengar semua jemaah kita bersanah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Bila kita dengar imam baca doa ni, maka kita tahu dah masuk Rejab. Kadang kita pun tak perasan kalender, kita tak pakai kalender tu. Dah masuk Rejab. Dan Rasulullah suruh baca, diajarnya kita baca ni daripada satu Rejab. Maknanya satu Rejab nak masuk satu Syakban ni, dia makan masa selama 60 hari. Nak mohon tu 60 hari. Kalau JKR ni buat kerja jalan, kontraktor kena apply ROW dekat majlis berapa hari sebelum kerja mula. Kurang-kurangnya. Berapa dia betul dah? 10, 7. Kalau ROW kan? Right of way. Nak tutup jalan, nak korek jalan. Berapa hari selalu apply? 3 hari. Sebulan? 3 hari je kan? 3 hari sebelum kerja dilakukan kan? Kadang tak 3 hari pun. Kenal orang kawan. Besok malam ni nak buat, hari hantar di chop jalan. Nak tutup jalan. ROW. Betul naik work tu. Pukul 10 sampai pukul 5. Berapa? Pukul 5. Saya tahulah saya jaga site tu. Naik work tu yang gantuk tu kerja tu. Pukul 5 balik. Dah sampai subuh. Pergi masjid. Tak boleh tahan mata tidur. Pukul 9. Bos telefon pula. Pukul 10 ada meeting. Aduh. Kurus badan lah. Jaga site malam ni. Lepas tu nak adjust kehidupan tak erti. Itu pengalaman kerja lah dulu. Okey. Kita disuruh mohon 2 benda lah. Doa ni 2 benda. Apa? Pertama kita disuruh doa supaya berkatilah diri kita ni pada bulan Rejab dan bulan Syakban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban. Rasulullah ajar supaya berkat. Berkat ni apa? Kebaikan. Kebaikan yang bercambah yang kita selalu cakap. Itu nama dia berkat.
Mohon berkat kita dalam bulan Rejab. Mohon Allah berkat kita dalam bulan Syaban. Itu satu doa lagi. Satu doa lagi apa? Mohon masuk waballighna Ramadan. Dan dibaca hari-hari lepas mayang. Kalau dekat masjid ni, imam ni tak lupa baca. Kita je kadang lupa baca. Baca hari-hari, tak kira lepas main sunat ke, lepas main padu ke. Mohonlah masukkan jasad kita ni, dengan hati kita ni, dalam bulan Ramadan. Mesti ada something yang penting Mesti ada benda besar dalam Ramadan ni. Sebab tak ada bulan lain diajar untuk mohon masuk Muharram, mohon masuk Safar, tak ada. Lepas tu kalau kita baca kitab, dulu guru baca, apa nama ulama' tu? Rejab Hambali. Hambali Rejab. Saya copy dalam nombor 51. Tapi gitulah nama dia. Dia kata apa? Orang soleh dulu, dia bukan mohon 60 hari. Dia mohon 6 bulan. Orang soleh dulu, ni Syawal, ni Ramadan, dan mereka bersungguh-sungguh beramal Ramadan ni. Dulu masa belum Syria perang kan, masa saya kerja sebelum Syria tu perang, ada kawan-kawan kita ni, pejabat ni, anak mereka belajar di Syria. Dia kata di tempat dia, bukan semua Syria lah kot, mungkin tempat yang dia tinggal lah. Mereka gabung 3 kampung. Bila berapa 3 kampung. Lepas Isyak, kampung A, ni kampung A tuan rumah, kampung B, kampung C, akan datang B dengan C, di kampung dia akan datang ke kampung A untuk buat tarawih 20 rakaat. Lepas tu mereka akan minum lah. Minum ke makan ke sikit ke apa. Lepas tu mereka ramai-ramai gerak ke kampung B untuk buat tarawih lagi 20 rakaat. Lepas tu mereka minum lah. Lepas tu mereka gerak kampung C. Orang A, orang B pun pergi kampung C untuk buat tarawih 20 rakaat. Lepas tu mereka buat witir kat sana 3 rakaat. Mereka semain tarawih 60 rakaat. Ni orang cerita dengan saya. Ada kawan ni tunjuk dia punya SMS. Dulu tak ada WhatsApp, zaman dulu lah. Tunjuk bagaimana dekat tempat dia belajar ni, orang kampung buat sini. 60 rakaat semain malam dia. Lepas tu pukul 2, habis. Balik lah, masing balik. Nanti subuh, datang masjid balik. Ada tu terus sahur. Terus pula semayang sendiri. Sampai azan subuh. Sebab tu kita nampak kalau kita nak tengok dekat Mekah kan. Kat Mekah kan, orang kata waktu yang paling, bukan renggang lah, waktu yang paling kurang orang ialah waktu duha. Waktu duha ni orang kurang sebab orang tidur. Tapi malam nanti mereka akan beramal. Tu orang kata saya tak pernah lah pergi umrah waktu haji ni, bukan waktu haji, waktu Ramadan saya tak pernah pergi lah. Tapi diorang cerita lah, keluar perempuan bawa beg kan, beg telekung. Nanti ada orang bagi roti, sampai dekat masjid penuh beg dengan makanan. Saya beli dah. Lepas tu orang ni tarik makan nasi, orang perempuan tu ada perempuan tarik duduk sini makan nasi, dia disediakan. Rebut orang ajak makan. Apa Ramadan? Kalau bulan biasa tak ada. Kenapa dia tarik Rasulullah kata kalau kita beri dia makan, orang puasa, kita dapat pahala dia juga. Lepas tu dia berebut-rebut ni. Tarik-tarik orang pergi umrah ni. Orang umrah ni dia rajin baca Quran. Balik Malaysia, Quran pun tak baca. Orang pergi umrah pukul 2 pagi lagi masjid kan subuh. Kita ingat 2 pagi kita awal. Kita turun hotel. Orang jalan depan hotel kita pergi masjid pun ramai. Saya masa musim haji tu duduk dekat jalan Misfilah. Misfilah ni masa tu 150 meter je daripada Mekah. Ini perjalanan kebanyakan orang-orang Malaysia lah. Orang Malaysia daripada Baitullah tu, pintu masjid tu, paling dekat 1 kilometer lah. Tu hotel orang Malaysia lah, tamu haji. Kita turun pukul 2 pagi pun nampak kadang. Nampak muka. Orang Malaysia ni muka dia boleh kenal. Kalau dulu haji yang lalu mereka pakai beg kuning. Maybank. Tu orang tabu haji tu. Mungkin Maybank sponsor ke. Tahu lah. Nak cari lepas subuh pergi dekat apa tempat tu? Apa betul dah? Yang depan tu. Dekat pintu tu, tinggi tu. Sofa. Dekat sebelah tu ada bangunan tu. Sofa, gitulah. Tempat minum Felda Saji tu. Apa nama tempat tu?
Nak jumpa orang Melayu, nak jumpa kawan pergi haji, pergilah lepak sana. Semua orang Melayu, cakap Kelantan ada, cakap Terengganu ada. Kalau dia pakai beg kuning tu, beg tamu haji tu, orang-orang Malaysia banyak kena roti canai situ. Orang Malaysia ni dia tak boleh. Seminggu tak kena roti canai, dia penagih. Dia menggigil, tak kena mi goreng, dia rasa macam apa. Saya pun sama. So pergi tengok, tapi ramai orang kan. Okey. Ni Rejab ni. Rejab doa, Syakban pun doa. Untuk apa? Untuk apply masuk dalam. Masuk dalam. Okey. Kenapa? Lepas tu 60 hari ni. Ni 60 hari. Doa ni punya lama 60 hari. Mesti ada benda penting . Pasti ada benda penting. Wabalighna Ramadan, sampai sekarang kita doa lagi. Wabalighna Ramadan, masukkanlah kami ni ya Allah dalam bulan Ramadan. Masukkan kami ni ya Allah dalam bulan Ramadan. Lepas Rejab tu ada Syakban. Syakban ni kalau kita tengok dalam kitab dulu, guru-guru cakap Syakban ni dia daripada perkataan syubah. Syubah ni kita kata macam AJK lah. Biro-biro. Macam surau-surau ada syubah dakwah. Ada jemaah-jemaah NGO pakai nama syubah. Ada pakai lujnah. Kan? Ada pakai, ada kata biro. Kalau surau sini mungkin pakai biro. Saya tengok organisasi dekat surau mana kau Bangi. Saya tengok carta dia. Ada satu biro yang saya tak pernah tengok kat surau lain. Biro dapur. Biro dapur. Dapur pun ada biro. Jadi, benda tu maksud dia apa? Pecahan-pecahan. Syakban ni maksudnya pecahan-pecahan kecil. Kenapa orang Arab namakan Syakban? Sebab Ramadan ni bulan yang panas. Ramadan ni bulan panas. Jadi bila Syakban ni mereka berpecah untuk mencari air keperluan Ramadan. Sebab tu nama dia Syakban. Sebagai pengetahuan lah. Sebagai pengetahuan. Jadi kalau lain kali kita tengok Syakban ni, kita tahulah Syakban ni apa. Lepas tu, kenapa yang kita disuruh minta apa ada pada bulan Ramadan tu? Inilah lebih kurangnya perkataan ni, inilah yang ada pada Ramadan. Ini ada ni. Ramadan ni dalam kitab-kitab dia banyak sebut. Bulan rahmat, bulan berkat, bulan keampunan, bulannya doa diterima. Ini benda-benda yang selalu disebut dalam Ramadan. Ramadan Al-Mubarak, Ramadan bulan maghfirah ni keampunan. Dan tak ada gelaran ini pada bulan lain. Bukan bulan lain tak ada rahmat, ada rahmat. Bukan bulan lain tak ada keampunan. Tapi ramai orang dapat ampun, dia punya probability untuk diampunkan permohonan, dikabulkan permohonan adalah bulan Ramadan. Maknanya dia punya peluang ni lagi tinggi di Ramadan. Bukan bulan lain tak ada, bulan lain pun ada. Lepas tu dalam doa tarawih tu kita akan dengar apa? Ya Allah, Engkau kurniakanlah kami di bulan Ramadan ni orang-orang yang suhada. Nanti dengar Imam baca suhada iwal makbulin. Suhada ni orang bahagia. Apa orang bahagia? Makbulin. Apa makbulin? Makbul. Makbul ni apa? Diterima. Diterima apa? Diterima apa? Amalan. Ulama susun doa ni minta pada lepas 22 rakaat. Lepas 8 rakaat ada doa yang panjang tu. Cuba dengar doa tu. Mohon antaranya jadikanlah kami dalam Ramadan ni orang yang suhada iwal makbulin. Suhada ni maksudnya orang yang bahagia. Apa tanda orang yang bahagia dalam Ramadan ni? Allah terima amal ibadat dia. Makbulin. Dan doa tu lagi kalau kita tengok, dan janganlah kau jadikan kami di kalangan orang yang maududin. Maudud. Maudud dia apa? Hadis maudud. Hadis maudud dia apa? Hadis yang ditolak. Ditolak lah. Lepas tu lah. Maknanya orang yang tak bahagia ni, dia amalan dia ditolak. Tak terima.
Sebab bila kita beramal, Allah ada terima, Allah ada tak terima. Jadi kita nak pastikan Allah terima macam mana? Tu nak kena ada ilmu lah. Semayangnya fahamlah syarat, fahamlah rukun, fahamlah membatal, bawalah hati. Dan bawa hati macam mana? Adalah kaedah dia nak kena belajar dalam kitab. Supaya apa? Makbulin. Itu je saya kata orang soleh tu. Orang soleh ni bulan Ramadan dia akan pulun betul-betul. Pulun ni sungguh-sungguh dia beramal. Dalam kitab kata bulan Rejab, bulan Ramadan dia beramal, bulan Syawal, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Lepas tu bulan apa? Muharram. Lepas Muharram, Safar. Lepas tu Februari. Rabiul Awal. Lepas tu Rabiul Akhir. Lepas tu Syawal. Jawapan awal. Ni. Dari tadi Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ni 6 bulan ni. Dalam kitab-kitab kata 6 bulan ni mereka tidak pernah lupa untuk berdoa, Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. 6 bulan. Orang soleh zaman dulu. Hati mereka tak pernah lupa Ramadan ni. Tak lupa Ramadan. Kita bila nak masuk Ramadan baru ingat. Tak pernah lupa. Kadang-kadang lewat ingat. 2-3 hari nampak kenapa ramai orang beli ayam. Oh nak puasa. Baru ingat nak puasa. Begitu teruknya kita ni. Mereka 6 bulan doa apa? Antara doa mereka yang mereka tak pernah lupa. Ya Allah, terimalah amal kami di bulan Ramadan. Kalau Allah terima amal, Allah makbul doa, habislah settle dapat keampunan. Dapat rahmat. Kenapa? Bulan ni bulan rahmat. Ramadan ni bulan rahmat. Jadi yang ulama kata mereka ni 6 bulan mereka ni tidak pernah lupa untuk apa? Mereka tak lupa untuk doa supaya diterima amalan mereka dalam Ramadan 6 bulan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bila Rabiul Awal habis, masuk pula apa? Rabiul Awal apa? Rabiul Akhir. Lepas tu Jamadi Awal. Lepas tu Jamadi Akhir. Lepas tu Rejab, Sya'ban. Masuk Rabiul Awal ni je, mereka dah doa dah. Apa? Wa ballighna Ramadan. Sampai begitu sekali je mereka menghargai Ramadan ni. Bukan 60 hari lagi. Mereka dah advance 6 bulan sebelum, 5 bulan sebelum untuk masuk Ramadan. Kenapa? Mereka nampak. Orang soleh ni Allah beri hati mereka nampak Ramadan ni macam mana. Satu dengan ilmu dia. Betul lagi, Allah beri pada rasa hati dia. Nampak Ramadan ni macam mana ni? Macam dululah. Ada kawan kami, dia dapat surat pergi haji. Tabung haji kan selalu kalau tabung haji bagi surat bulan berapa Kalau katalah haji tu bulan 9. Tabung haji surat bulan berapa? Betul tak? Awal saya tak pergi dengan tabung haji. 8 bulan sebelum 6 bulan. 6 bulan kot. 6 bulan sebelum terbang kot. Itu bukannya kes rayuan lah. Kes rayuan ni kadang-kadang minggu depan pergi naik dia call pada. Tu dia bagi masuk je tu. Sebab ada orang tolak ke, orang sakit meninggal ke, dia bagi masuk. Kalau yang normal proses tu 6 bulan kot. Mungkin 6 bulan lah. 6 bulan. Kadang-kadang saya dengar bulan 12, bulan 1 dah dapat surat. Bulan 9 lagi. 8 bulan pun ada. Sama macam kawan saya tu dapat dia. Dia dengar lah haji ni macam ni kan. Orang ramai. Ada pengiklan ada apa. Mungkin dia takut ke tak tahulah. Tapi dia lebih bimbang dia tak dapat buat. Dia pun tak apa sihat. Dia tak dapat buat dengan baik. Hari-hari dia kata aku sembahyang hajat. Sampai malam aku pergi haji tu. Sampai aku balik haji. Dekat sana pun hari-hari aku sembahyang hajat. Aku doa satu je dia kata. Aku doa, Ya Allah mudahkanlah urusan aku dalam ibadah haji. Hari-hari sejak dapat surat tu.
Hari-hari doa. Wah, saya kata bagus ni. Dia kata tak apa ke? Bukan tak apa, bagus. Sebab apa? Dia nampak benda ni besar. Macam dulu kawan saya dulu, anak dia lelaki ada 4. Kata anak lelaki tu umur 6 tahun, orang rumah dia mengandung lagi. Ini kira macam unexpected lah. Rasa kalau ikut perancangan manusia ni, dia kata dia tak nak anak lagi dah. Dia kata 4 ni pun rumah aku nak roboh lah. Anak jantan. Lelaki ke jantan? Jantan ni anak kambing. Dia lelaki. Dia kata dah lah. Orang rumah dia kata dah lah bang. Rumah pun umur dah 35, 38 ni umur dia. Dah. Sekali dalam umur gitu, mengandung. Jadi mereka ni nak sangat anak perempuan. Dia kata aku dengar orang rumah aku mengandung je. Aku sebenarnya ajak hari-hari. Syekh dia kata dia pergi Syekh lah kawan. Aku sebenarnya ajak hari-hari. Supaya anak keluar ni perempuan. Lepas tu bila dah 7 bulan scan. Dia kata, doktor kata macam lelaki. Doktor pun tak sure sebab tak nampak kan, kemaluan kan. Tapi dia kata aku tetap menghajat. Itu betul anak perempuan. Dia kata syukurnya aku dapat anak perempuan sebab dia nak anak perempuan lah. Bateri ni masa ni lah dia nak low. Tolong dah. Dah marah bateri pula. Kita yang tak charge nak marah bateri. Okey. Ini norma baru ni dah hidup dengan laptop dah. Ingat. Lepas tu saya kata bila Bilal baca nanti bulan Ramadan nanti fadlan minallahi wa ni'mah. Kita tahun ni kita ada apa penambahbaikan lah. Penambahbaikan apa kita faham lah sikit apa yang Bilal baca. Subhanallahil ma'bud, kita jawab subhanallahil mawjud, kita faham. Pergi tengok buku-buku, tengok dalam internet pun banyak risalah-risalah yang menceritakan makna-makna tu lah. Tahun ni kita faham lah. Cukup lah tahun lepas kita tahu benda je sebut dah tahu. Orang but kita but, orang jut kita jut. Kita tak tahu makna. Tahun ni tak nak but jut dah. Tapi but itu dengan makna yang betul. Subhanallahil ma'bud, maha suci Allah yang layak disembah. Subhanallahil mawjud, maha suci Allah. Dia yang pada benar wujud. Wujud hakiki adalah pada Allah. Faham dah sikit. Subhanallahil itu yang lain tu faham. Sama juga macam Bilal kata fadlan minallahi wa ni'mah, kita tahun ni kita faham dah sikit. Supaya amalan kita ni ada roh. Itu nama roh. Kita boleh buat hati kita. Fadlan minallah, seafdal-afdal daripada Allah wa ni'mah dan nikmat dia. Bila nak beritahu, paling afdal, nikmat Allah paling besar dalam bulan Ramadan ini, yang kita jawab tu lah. Fadlan minallahi wa ni'mah, kita jawab apa? Apa dia jawab? Wa ma farita wa rahmah. Itu nikmat paling besar. Bukan fadlan minallahi wa ni'mah, martabak dan tepung berita. Tak ada. Tak orang cakap. Walaupun itu yang kita cari sebenarnya. Tapi cari benda ni. Cari apa? Cari rahmat Allah. Cari apa? Cari keampunan Allah. Ini tawaran besar. Waktu Rasulullah kata, engkau minta masuk. Rasulullah kata, minta masuk. Tak masuk apa? Tak masuk rugi. Tak masuk rugi. Ini senang-senang Allah nak bagi keampunan. Lepas tu dikatakan pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan dihias. Malaikat-malaikat lain bertanya dalam kitab kata, wahai Ridwan, kenapa dihias syurga ni? Syurga ni dah cantik, dihias lagi. Maka berkatalah Ridwan, sekarang ini adalah masuknya bulan Ramadan. Dan bidadari melambai-lambai. Tanya siapa nak masuk ni? Kenapa? Dengan rahmat Ramadan. Orang dalam kubur kena siksa pun dilihatkan. Lepas tu kita dengar dulu kan, kalau belum raya kita takbir seseorang, mak kita marah kan. Mak kita kata jangan takbir, nanti orang kubur nangis. Kita tak tahu lah mak sekarang dia cakap tidak. Dulu kita mana ada game, itulah game kita pun. Main konda-kondi, main galah panjang. Kalau perempuan main apa? Main tenteng. Kadang-kadang kawan-kawan lelaki main tenteng dengan lelaki. Bergaduh-gaduh, kena kejar-kejar. Saya dulu duduk kaum baru kan. Itu semua permainan kami tu.
Dulu Gang Baru. Dulu Jalan Watson. Jalan Watson tu depan tu ada kot takraw. Dulu kot takraw tanah simen. Line tu pakai apa tau? Diorang potong kayu halus kan. Ditanam kat tanah. Itu jadi line tu. Jadi line kot tu lah. Itu yang main galah panjang main apa tu. Sekarang tanya budak-budak galah panjang apa. Apa dia tahu pun. Dia tahu tu lah. Ni dia tahu ni. Handphone ni. Laptop ni dia pandai. Jadi apa yang kita nak beritahu. Tahun ni kena ada perubahan yang jelas. Takut Ramadan akan datang, nama kita dah tak ada. Kita dah tak ada dekat surau dah. Kita ada kat alam lain. Saya tengok Facebook KKR ni setiap bulan orang meninggal. Hampir setiap bulan lah. Kadang sebulan 2 kali. Cawangan Kelantan, cawangan KL, cawangan ini, cawangan itu. Dan saya tengok kadang-kadang taklah tua sangat. 40 lebih. Kan? Ada seorang tu 30 lebih. Adalah seorang 2 bekas-bekas pekerja. 60, gitulah. Jadi apa yang kita nak beritahu, minta masuk, bila dah masuk, jadikan dia betul-betul ingatkan diri. Ramadan ni pesta ibadah. Saya cakap setiap tahun dia kata, bukan pesta mentera darah. Tahu? Dia bulan ibadah. Dia bukan bulan juadah. Nak pergi pasar Ramadan, pergilah. Tapi cakap dengan diri kita, Ramadan ni pesta ibadah, bukan pesta juadah. Cakap dengan bulan. Kita nak tengok drama bulan Ramadan ke apa, cakap dengan diri kita. Ramadan ni bulan mengaji, baca Quran. Baca Quran. Lepas tu Imam Malik ni, kalau dalam kitab kata, bulan Ramadan dia letakkan buku-buku ilmu dia letak tepi. Dia fokus pada Quran. Itu yang kita tengok, Imam Syafi'i dia boleh khatam 2 kali sehari. Tak mustahil. Kalau tengok YouTube, orang baca Quran direct. Dia bukan baca direct, dia berhenti. Cuma rakaman tu dia sambung-sambung lah. Ada yang tulis itu 11 jam je. Boleh khatam. Kalau baca terus 11 jam dia khatam. Tanpa langgar tajwid. Orang Arab yang baca tu lah. Jadi apa yang kita nak kata, kalau kita gagal lagi tahun ni, takut tahun depan kita tak ada di Ramadan. Tahun depan takut nanti anak kita berlari-lari jumpa imam, ni abah bagi. Atau suami kita kata, ni tahlil untuk arwah isteri saya. Dia tak kata isteri saya, dia kata arwah. Apa? Kita dah ada alam barzah. Ada kemungkinan? Memang ada kemungkinan. Bukan kata Ramadan akan datang. Ramadan tahun ni pun tak tahu masuk lagi. Walaupun lagi 3 hari ni, tak pasti masuk. Terus minta dengan Allah, waballighna Ramadan. Terus minta, walaupun lagi 3 hari. Waballighna Ramadan, waballighna Ramadan. Kenapa? Dalam tu ada keampunan, dalam tu ada rahmat. Rahmat ini adalah kasih sayang. Dan dia adalah dikatakan syarat untuk ke syurga. Allah kata dengan syurga, engkau tempat rahmat. Maknanya orang dapat rahmat akan masuk syurga. Dan rahmat itu dia berada lebih banyak di bulan Ramadan. Wa maghfiratau wa rahmah. Tiap malam baca, kena cakap diri kita. Wa maghfiratau wa rahmah. Berkatnya Ramadan ni kadang-kadang hati-hati yang menyanyi, dia stop. Dia kata, dia tak menyanyi kerana menghormati Ramadan. Raya besok dia menyanyi balik. Berkatnya Ramadan ni. Sebab tu Ramadan ni kena amalan kita kena berubah. Bukan berubah apa. Kena lebih bertambah lebih banyak dari biasa. Allah dah bagi masuk. Sungguh-sungguh sikit. Jangan 3 hari je baca Quran tak baca dah. Kena sungguh-sungguh sikit. Kena ada satu target. Sekarang kena dah pasang niat dah. Ramadan ni aku nak khatam 2 kali. Lalu khatam sekali. Nak khatam 2 kali. Kalau tahun lepas khatam sekali, tahun ni ingatlah nak khatam sekali, nak tambah lagi 10 juzuk. Maknanya nak baca 40 juzuk. Satu khatam 30, campur 10. Kena ada tekad, kena ada azam. Azam ni, niat ni lah yang menggerakkan jasad kita untuk buat. Ada orang ni tak ada pasal niat, azam apa benda pula dia. Puasa lah, gitu lah, sama dia macam dunia lain ni. Lepas tu, untuk mengelakkan dia kata dia gagal, dia kata macam biasa lah. Alah, anak kecil lah, apalah, gitulah, sibuk lah, kerja lah, berniaga lah, benda lah. Ini adalah alasan yang sama.
Kalau kita kata kita tak nak tambah amal sebab anak kecil, besok anak besar, besok anak kita dah kahwin, dia hantar anak kat rumah kita. Dia minta tolong jaga sekejap, apa, sama juga. Jadi jangan fikir perkara tu. Minta dengan Allah, mudahkan kita dan taat. Walaupun kita ada anak kecil, mudah kita dengan taat. Saya pernah tengok suri rumah tangga kata Quran 17 kali. Suri rumah tangga tau. Anak ramai, 17 kali kata Quran. Kalau Allah mudahkan, dia akan mudah lah. Dulu, tahun lepas, bukan tahun lepas, tahun sebelum, saya ngajar dekat tu, dekat masjid tu, selalunya 200 lebih yang datang, kelas mingguan. Sampai ke pintu masjid, 200 lebih datang, perempuan. Lelaki 30 orang. Ada satu hari tu, 22 Ramadan, saya tanya dengan dia orang lah. Saya kata jangan malu lah, jangan ingat riak-riak, bukan lah. Saya cuma nak tahu lah. Nak tahu sebab saya dah mengajar ni dah lama. Saya nak tahu prestasi para pelajar ni lah. Saya akan tanya, berapa orang dah khatam Quran? Ramai lah kat tangan, 22 Ramadan. Lepas tu saya tanya, berapa orang dah khatam Quran lebih 5 kali? 22 Ramadan. Saya tengok ada 7 orang kat tangan. Saya kata jangan kata kita riak, tak. Saya nak tengok prestasi. 7 orang kat tangan ni. Dan antara yang kat tangan ni, masing-masing yang tua, 70 lebih. Seorang tu saya dengar dia kata umur 78. 5 kali lebih dah kata Quran dah. Maknanya mungkin 8 kali, mungkin 10 kali, tak tahulah. Betul kalau kita hendak, Allah akan beri. Ini satu kali kata pun tak dapat. Dia buat apa? Entah dia buat apa. Hakikatnya Allah tak beri. Satu, kenapa Allah tak beri? Kita tak nak. Kita tak ada rasa nak. Bila kita tak nak, Allah tak beri. Kita mesti ada rasa nak dulu. Pujuk-pujuk hati sikit. Kalau malas-malas tu pujuk hati. Bacalah, ni bulan keampunan. Pujuk hati. Lepas tu kita kena tahu bulan ni bulan apa. Bacalah banyak. Ini bulan rahmat. Rahmat ni apa? Rahmat ni kasih sayang. Ni keampunan ni penting. Lepas tu kita tengok Kalau kita tengok kitab Mutlaq Al-Badrain ni, dia orang mati ni, dia pada takbir yang ketiga, takbir pertama kita baca Fatihah. Takbir kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cukuplah. Takbir ketiga sekurang-kurangnya Allahumma fir lahu. Cukup. Kalau Imam Nawawi kata Allahumma fir lahu warhamhu, cukup. Yang panjang tu, yang di depan tu, tak wajib baca. Sunat. Takbir keempat pun sunat. Doa tambahan untuk mayat tu. Kalau dekat Mekah tak baca langsung. Takbir keempat dia terus beri salam. Hukum sunat. Jadi yang wajib apa tu? Satu doa tu. Apa? Allahumma fir lahu. Apa dia? Ya Allah, ampunilah dia. Sampai orang dah mati, diminta orang lain untuk doakan dia. Untuk doakan dia. Jadi, jangan lupa mohon ampun. Kenapa penting dapat keampunan ni? Rasulullah cakap dalam hadis dia kata, kita buka kitab Musikah hadis orang kafir, orang munafik, orang yang berdosa, apabila masuk dalam kubur, Rasulullah kata, kubur akan berkata pada dia. Apa benda? Dia kata 4 perkara je. Satu dia kata apa? La ahlan wa la sahla. Tidak ada ucapan selamat datang untuk engkau. Kubur dia cakap dengan siapa ni? Kafir, munafik, berdosa. Tak ada ucapan selamat datang untuk engkau. Kita kalau kita datang rumah orang kata, jemput. Tu ucapan selamat datang lah tu. Naik. Masuk, sila masuk. Itu ucapan selamat datang lah. Walaupun dia tak cakap perkataan selamat datang. Betul? Itu dia maknanya dia welcome kita lah. Tapi kalau dia kata, kau ni aku tak nak ucap selamat datang untuk engkau. Maknanya apa? Dia tak suka dia datang. Itu tak ada masalah. Kita boleh balik. Betul tak? Atau kalau suami hantar rumah kawan, tiba kawan tu marah apa kat kita. Aku tak ada ucapan selamat datang untuk engkau. Ni open house ni. Tak ada masalah. Panggil Grab balik. Betul? Tapi kalau kubur kata tidak ada ucapan selamat datang untuk engkau, boleh panggil Grab balik. Ada handphone macam tu ke? Tak ada. Dia suka tak suka, kita kena masuk. Dalam keadaan dia tak suka.
Satu dia kata tak ada ucapan selamat datang untuk engkau. Kenapa? Mati buat dosa. Dua dia kata apa? Engkau lah manusia yang paling kami benci berjalan di atas muka bumi. Ini nombor dua dia kata gini. Dia dah bagi kita warning, na'udzubillah. Manusia tu, kau ni aku benci kau dulu. Nombor tiga, dia kata apa? Hari ini urusan engkau diserah pada kami. Urusan engkau diserah pada kami. Maknanya manusia dah selesai. Dah mandi, dah semayangkan, dah kapan, dah semayangkan, dah hantar pada kubur, dah letak dan lahat. Selesai. Nombor empat dia kata apa? Engkau tengok apa kami nak buat kat engkau. Na'udzubillah. Kubur ni macam dia benci. Kenapa dia benci? Sebab dosa ada. Jalan atas bumi berdosa je. Sentiasa berdosa. Lepas tu saya kata, adik-adik kat sini, adik saya paling muda, dia lahir, adik saya bongsu saya lahir tahun 71. Umur ni berapa sekarang? 40, 50 Dia lahir tahun 71. Berapa umur? Baik? 50. Saya rasa ni ramai tak sampai 50 lagi. Kan? Mungkin kalau kita tengok muka dengan keadaan pakai topeng ni, 37. Saya boleh teka lah. Kalau buka topeng, lagi tua lah saya rasa. Sekarang ni kalau mengajar dekat pejabat, dekat surau, macam mengajar budak-budak pakai pudah. Elok juga macam ni. Kau tidak datang masjid dengan merah sini. Entah dia makan asam boy ke apa ke tu. Tak payahlah pakai gincu untuk masjid. Geli orang tengok. Ada juga yang pakai gincu. Apa yang kita nak kata kira pelajar kat sini ni, nak kata anak tak boleh lah. Anak saya yang tua 32. Mungkin ada yang pangkat anak lah. Yang tu yang ujung tu muda lagi tu rasa tu. Mungkin 20-an. Awal 30-an. Tengok muka tahu. Lepas tu, orang perempuan ni kalau nak pinang, dia boleh tengok muka dengan ni je. Kan? Sebab apa? Dia dari sini boleh tahu keadaan badan dia. Tu tak bercerita lah, cerita lain lah. Panjang pula kisah tu. Apa saya kata, atas dasar pangkat anak-anak dan adik-adik di sini, jangan jadi orang yang sentiasa berdosa. Dulu guru kata apa? Antara orang sentiasa berdosa, dia sentiasa membuka auratnya dan dia tak rasa kisah apa-apa. Lepas tu saya cakap banyak kali, pakai sarung lengan. Pakai stokin. Sarung lengan pakai. Ni pakai ni. Sorok tangan. Pakai tak? Pakai sarung lengan. Semakin pakai tak? Yang online tak pakai tak apalah, aku tak nampak. Ini pergi pejabat, bekerja kan, kita berurusan dengan lelaki kan. Bos kita lelaki apa. Kadang kita pakai baju macam ni nampak tak ada berlubang. Kita pula jenis tak habis-habis nak macam ni, sampai ni haus jari Ni berlubang Dah berlubang. Ni aurat bagi perempuan. Janganlah sentiasa berdosa. Janganlah berdosa. Sebab tu saya kata, pakailah sarung tu. Kalau kita pakai, kata ada rimas, tak apalah, rimas sikit. Pujuklah hati tu. Nafsu tu yang kata rimas rimas Pujuklah dia. Pujuklah hati kita. Tak apalah, payah sikit. Supaya tak kena seksa ke akhirat. Tak jadi sentiasa berdosa. Rasulullah kata orang berdosa tu disebut 4 ni je. Disebut 4 ni. Apa 4 ni? Tak ada ucapan selamat datang pada engkau. Engkau lah manusia yang paling kami benci berjalan atas muka bumi. Hari ini urusan engkau diserah pada kami. Kau tengok apa kami nak buat. Perawi hadis kata Rasulullah kalau kat tangan dia gini. Dan dia kata kubur itu mengepit dia hingga berselisih tulang rusuk. Rasulullah buat tangan gini. Dan menemukan tapak tangan dia. Gini. Rasulullah buat dengan action. Tangan dia yang mulia tu dia masuk. Gitu. Mungkin dia tak cakap krap lah. Tapi gitulah agaknya bunyi yang sangat ngeri. Krap masuk dalam.
dan tak mati. Kalau mati cerita lain, lagi mudah. Tak mati. Umar tanya dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah dalam kubur kita macam ni? Boleh rasa panas, boleh rasa sejuk, boleh rasa sakit? Ya. Kita akan macam ni. Macam ni kita rasa macam ni, kepit badan. Prap masuk tulang. Allah Akbar. Kalau tak rasa gerun maknanya tak waras lah. Siapa? Bawa dosa mati. Jadi bulan Ramadan ni peluang itu kita yang paling penting dapat ampunan. Tu Rasulullah kata cilakalah mereka yang masuk Ramadan. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, tak dapat ampunan. Dia dapat apa? Dapat tu benda nama dia apa? Cilaka. Jangan dapat cilaka. Na'udzubillah. Jangan dapat cilaka. Dan dapat apa? Dapat maghfirah. Lepas tu, minta masuk. Minta masuk. Macam kita katalah, orang pencen, polis masuk apa? Persatuan bekas polis, kan ada persatuan kan? Orang tentera, minta, dia orang, kalau boleh, dia orang akan masuk apa? Persatuan bekas tentera. Kenapa? Ada kebajikan lah. Dia orang ada yuran, jadi kalau kawan-kawan susah mereka boleh tolong. Jadi kita masuk dalam tu, kalau kita susah kita boleh minta tolong. Begitulah. Mereka masuk, kenapa? Ada kebaikan. Tapi Ramadan ni, minta masuk kenapa? Dalam ni ada rahmat. Dalam ni ada berkat. Dalam ni ada keampunan. Dalam ni apa dia? Doa diterima. Dalam ni apa? Pahala berganda. Dalam ni apa? Tanda rahmat berkat ini, syurga pintu dibuka. Neraka ditutup. Kalau Allah beri kita rasa Ramadan ni, berapa bagusnya, kita takkan buang masa. Jangan pergi tengok pratonton ni, budak-budak perempuan suka asyik ulang tengok drama tu. Pratonton Korang tak tahu, korang tengok selawat kan. Okeylah, saya salah tanyalah. Saya tanya surau lain lah. Saya tahu ni sebab kat pejabat tu, saya tengok kalau budak perempuan tak ada kerja, tak apa benda diulang drama saya tak tahu. Agak dia nak hafal skrip ke apa ke. Tu saya tahu pratonton tu. Jangan buang masa lah. Belajar jangan buang masa. Belajar hargai nyawa ni. Bukan tahu bila habis ni. Buat benda yang bermanfaat. Ingat apa Rasulullah kata dan dinukilkan daripada kitab Ayuhal Walad. Alamatul iradillahi ta'ala anil abdi. Alamatul iradillahi ta'ala anil abdi. Alamat atau tanda Allah berpaling daripada seorang hamba. Berpaling ni mana apa? Allah tak tengok dengan rahmat. Tu berpaling. Istilahu bima la yaghni. Bila Allah biarkan dia buat benda-benda yang tak ada faedah. Itu tanda Allah berpaling. Allah tak tengok dengan rahmat. Okey. Selalu slide ni saya cerita kat surau 3 jam. Saya cuba nak buat 1 jam, saya rasa tak dapat lah. Jadi, mohon izin untuk berhenti kat sini. Kita mula pukul 8 habis pukul 9 dan saya nak sambung lagi sekali Isnin. Boleh, Man? Boleh, nak cerita pasal puasa lagi. Ni slide sama juga. Kat sini, kita sambung. Sambung sampai habis lah. Maknanya insyaAllah lagi sekali ni boleh habis lah. Dia punya story ni boleh ambil ni print lah. Tapi print maknanya lain kali nanti tak payah nak salin. Dia ni dah sampai sini. Sini sampai sini. Ni yang lengkap. Nanti saya terangkan nanti pada bulan puasa ada kelas tak? Kadang-kadang ada pejabat tak buat. Dia kata nak tadarus. Pulanglah macam mana. Jadi bulan puasa, Isnin akan datang ni, kita akan cerita lagi kisah Ramadan ni. Sampai habis slide lah. Lepas tu, tengoklah kita baca kitab balik ke macam mana, macam biasa. InsyaAllah. Okey. Seperti ini dijanjikan, saya kena bergerak segera. Saya ada kelas lagi 1 pukul 10. Dan tepatnya saya tak nak pergi tu. InsyaAllah, moga-moga Allah beri kita faham dan dia jadi motivasi untuk diri kita untuk kita lebih jadi orang berguna lah bulan Ramadan ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'il anbiya muslimin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Ampun maaf semua kawan-kawan yang hadir, anak-anak, adik-adik dan kawan-kawan daripada online juga yang hadir. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.